Okey, sila buka modul Bahasa Melayu tahun 6 April 2020. Seperti yang minggu lepas, kita telah tekankan lebih kepada tata bahasa, iaitu tata bahasa ini boleh digunakan untuk membuat ayat dan untuk membuat karangan. Untuk minggu yang kedua ini, kita akan fokuskan lebih kepada teknik mentafsir bahan grafik dan juga teknik membuat ulasan. Di sini pelajar akan menggunakan teknik-teknik ini untuk menjawab di dalam peperiksaan kertas 2. Untuk yang pertama, apa itu bahan grafik? So, jenis-jenis bahan grafik ialah gambar tunggal atau bersiri, carta, graf, jadual, peta dan juga plan. Ini adalah contoh-contoh ataupun jenis-jenis bahan grafik. Di sebelah kanan ini ditunjukkan satu contoh, iaitu gambar tunggal, iaitu ada beberapa pelanggan tengah membeli belah di pasar. Ini adalah contoh bahan grafik ya. Seterusnya, panduan untuk menjawab soalan mentafsir bahan grafik. Langkah yang pertama cikgu berikan dan cikgu telah ringkaskan, iaitu pertama sekali kamu perlu untuk baca dan fahamkan arahan. Contoh soalan yang telah diberikan ialah tulis 5 ayat lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. Di sini cikgu telah gariskan iaitu ditulis soalan meminta untuk pelajar hanya tulis 5 ayat lengkap. Oleh itu, pelajar hanya boleh tulis 5 ayat lengkap, jangan lebih daripada 5. Langkah yang kedua, perhatikan bahan grafik dan cuba kaitkan kehendak soalan. Ini adalah key point dia. Kaitkan kehendak soalan dengan bahan grafik yang telah diberikan. Dan juga untuk langkah kedua juga, pelajar diminta untuk cari maklumat yang terdapat di dalam bahan grafik, seberapa banyak yang ada, dan tandakan atau senaraikan maklumat tersebut. Ini untuk memudahkan pelajar untuk merujuk kembali dan tidak tercari-cari bila hendak menjawab soalan. Dan langkah yang terakhir, itu langkah ketiga, pelajar diminta untuk membuat 5 ayat sahaja walaupun terdapat banyak maklumat di dalam bahan grafik yang diberi. Ini adalah tips ataupun perkara yang cikgu ingin tekankan. Kalau gambar bersiri, pastikan ayat dibina seimbang. Contohnya diberikan 2 gambar. Di sini ada gambar yang pertama. Di sini diberikan gambar yang kedua. Untuk gambar yang pertama, tips dia ialah 3 ayat daripada gambar pertama atau 2 ayat sahaja daripada gambar pertama. Oleh itu, jika diminta untuk tulis 5 ayat, untuk gambar pertama sila buat 2 ataupun 3 sahaja. Begitu juga untuk gambar kedua, hanya 2 ayat daripada gambar kedua. Jika gambar pertama sudah tulis 3 ayat, gambar kedua hanya tulis 2 sahaja daripada gambar tersebut. Okey, tips tambahan daripada cikgu. Yang pertama, pelajar hendaklah membina ataupun membuat ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi. Yang kedua tipsnya ialah jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi. So, pelajar walaupun terlebih pandai, jangan buat ayat yang di luar daripada gambar yang telah diberi ataupun informasi atau grafik yang telah diberikan. Tips yang ketiga ialah elakkan daripada membina ayat yang tersirat. Pastikan ayat yang dibina ialah jelas dan ada maksud. Jangan buat ayat yang merapu. So, tips yang terakhir ialah bina ayat dengan menggunakan kosakata yang sesuai dan menarik. Elakkan pembinaan ayat yang mudah. Maksudnya, guna kosakata yang menarik. Jangan ayat yang terlalu simple ataupun membuat hanya ayat tunggal. Gunakan ayat majmuk. Cikgu dah bagi tips macam mana nak buat ayat songsang. So, gunakan segala-gala pembelajaran yang telah ada itu untuk membuat ayat ataupun membuat karangan. Okey, ini contohnya ayat yang dibina boleh ditulis dalam beberapa kaedah. Kaedah yang pertama adalah dalam urutan nombor. Contohnya, pelajar boleh tulis tulis ayat yang tersebut 1, 2 sampai 5 lah. Ataupun pelajar juga boleh buat dalam urutan abjad, iaitu A, B, C, D, E. Ada E je, untuk 5 ayat ada E sahajalah. Dan tulis ayat tersebut. Ataupun pelajar juga boleh buat dalam bentuk simbol, dash ke, star ke, hashtag ke, untuk menunjukkan itu adalah ayat pertama, ayat kedua sampai ayat kelima. Ataupun pelajar yang terakhir, bentuk yang terakhir yang boleh pelajar buat adalah dalam bentuk perenggan. Perenggan macam biasalah. Pastikan ada 5 ayat, jangan lebih, dan jangan lebih daripada 50 patah perkataan. Ayat yang ditulis tidak semestinya berkaitan antara satu sama lain.
Okey, kita pergi pula kepada teknik membuat ulasan. Sebentar ya. Okey, di sini ada 5 kaedah bagaimana untuk teknik membuat ulasan. Pertama, pelajar baca dan fahami situasi. Yang kedua, gariskan kata kunci di dalam soalan. Yang ketiga, tulis karangan pendek lebih kurang 5 hingga 10 ayat sahaja. Panjang jawapan tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Ini untuk membuat ulasan. Lebih tak apa, tapi jangan kurang daripada 50 patah perkataan. Dan yang terakhir ialah sediakan rangka karangan atau catatan nilai murni atau pengajaran yang terdapat di dalam teks yang telah diberikan. Ini adalah contoh soalan membuat ulasan. Cikgu bacakan. Setiap hari Salina akan bangun awal pagi. Di sini kita dah nampak dah nilai murni yang ada. Setelah menyiapkan diri, Salina akan ke dapur membantu ibunya menyiapkan sarapan. Situ ada nilai murni yang kedua. Salina dan keluarganya akan bersarapan bersama-sama sebelum pergi ke sekolah. Salina akan bersalaman dengan ayah dan ibunya. Sementara menunggu bas, Salina membaca buku. Tiba di sekolah, Salina terus masuk ke kelas. Dia akan menyapu atau mengemaskan kelasnya. Dia akan memastikan kelasnya berada dalam keadaan ceria. Okey, kita pergi macam mana untuk menjawab soalan ini. Langkah pertama, cikgu telah ringkaskan. Pertama, pelajar dikehendaki untuk senaraikan nilai murni, pengajaran atau amalan baik yang terdapat di dalam petikan. Dari berpandukan teks yang telah cikgu bagi tadi, contoh soalan itu, cikgu dah senaraikan. Di sini ada 6 nilai murni. Yang pertama ialah Salina tadi dia bangun awal pagi. So nilai murni yang terdapat di dalam itu adalah disiplin diri. Okey, itu nilai murni yang pertama. Nilai murni kedua ialah dia menolong ibu di dapur. Nilai murni yang ketiga yang terdapat dalam soalan ialah dia bersarapan bersama keluarga, iaitu ada bukan kasih sayang, yang ini kesilapan, kasih sayang. Yang keempat, bersalam, iaitu nilai murni terdapat ialah menghormati orang tua. Yang kelima ialah rajin atau tidak suka membuang masa. Dan yang terakhir, suka kepada kebersihan. Dua ini terdapat pada apabila Salina datang awal pagi ke kelas, dia tolong membersihkan kelas atau menyusun meja. Okey, langkah yang kedua ini, di sini cikgu sudah sediakan contoh ataupun cara menulis. Pelajar diminta untuk membuat rangkaian menulis. Buat rangka dulu. So ini adalah contohnya. Di sini apa yang cikgu jelaskan adalah terdapat beberapa penanda wacana. Kita telah belajar betul penanda wacana. Okey, cikgu bacakan ayat itu. Antara nilai bunyi yang terdapat di dalam petikan ini adalah mukadimah dia, intro dia. Tulis ini ialah tadi dah ada 6 contoh dan huraian yang telah kita listkan, senaraikan. Hanya masukkan di dalam ruangan ini. Di sini cikgu telah sediakan beberapa penanda wacana, iaitu seterusnya. Di samping itu, lepas tulis juga terdapat nilai murni. Tulis lagi contoh dan huraian yang telah disenaraikan. Selain itu, penanda wacana juga terdapat nilai murni. Tulis lagi contoh dan seterusnya sehingga habis. Dan juga membuat sedikit konklusi sekiranya perlu, ataupun sekiranya sudah melebihi perkataan, tidak perlu membuat konklusi. Jika membuat konklusi, tulis ataupun konklusinya, ataupun di sini cikgu bagi kita janganlah, ataupun di sini itu adalah ayat saranan. Okey, di sini ada beberapa latihan. Latihan pertama, gambar di bawah menunjukkan suasana ketika hari sukan di sebuah sekolah. Tulis 5 ayat lengkap tentang 5 suasana ketika hari sukan. Okey, yang pertama tadi cikgu dah bagi macam mana cara untuk menjawab. Sila jawab soalan ini. Untuk latihan yang kedua pula, tulis 5 ayat lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam gambar. Di sini cikgu telah sertakan aktiviti yang telah dilakukan. Yang pertama ialah menggantung gambar, yang kedua ialah membawa secawan air, yang ketiga membaca surat khabar, yang keempat melipat baju, yang kelima mengajar adik. So sila buat ayat 5 sahaja berpandukan aktiviti yang telah diberikan. Latihan yang ketiga, gambar di bawah menunjukkan suasana penduduk kampung Temonyong menjalankan aktiviti untuk membasmi nyamuk Aedes. Tulis 5 ayat lengkap berdasarkan gambar tersebut. Anda boleh menggunakan frasa yang diberi untuk membina ayat. Di sini disediakan 6 frasa, iaitu mesyuarat, gotong royong, membersihkan longkang, demam denggi, membersihkan persekitaran dan juga jamur ringan. Boleh gunakan frasa ini ataupun tidak, dan jawapan mestilah berpandukan 4
grafik ataupun 4 gambar yang telah disediakan. Dan latihan yang terakhir, pelajar diminta untuk susun perkataan berikut menjadi ayat yang betul. Contoh yang pertama ini, perkataan ini berada dalam keadaan yang tidak teratur. Pertama, cikgu bagi contoh, meja ini saya. So, yang sebetulnya ialah ini meja saya. Terima kasih, itu saja untuk hari ini. Jika ada sebarang persoalan, sila ajukan di dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum.